Jadi kita bertemu dengan doktor dulu, dengan datuk doktor dulu, kemudian barulah kita akan ziarah tempat-tempat yang lain. Okey. Berdebar ni sebenarnya, saya memang malu, segan, rasa tak layak nak berjumpa. Macam itulah sebenarnya. Okey, insya-Allah kita sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Subhanallah, inilah suasananya dalam pejabat yang berbahagia Datuk. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-puan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari yang penuh barakah, pada petang yang penuh rahmat, subhanallah. Salah satu daripada impian saya secara peribadi dan impian kami yang datang daripada Hijrah Esa dan juga NGO Sahabat Amal Care, Masya Allah, yang telah lama mengatur dan mengimpikan pertemuan dengan seorang murabbi ummah, kan, tuan guru kita, dengan seorang yang banyak memberi bekas dan kesan kepada pembangunan Islam, kepada pembangunan ilmu, kan, di Malaysia ini dan sebagainya, subhanallah. Ini adalah satu kompleks yang istimewa, bumi yang barakah, dinamakan kompleks Islam Al-Bakri. Kompleks Islam Al-Bakri, subhanallah. Mungkin ada siapa-siapa boleh teka? Cuba teka dulu sebelum saya bagi tahu berada di mana ni. Ada tak siapa boleh teka? Anda hadir daripada mana ni? Petang-petang tengah sibuk balik kerja apa semua kan? Tak apa, Ustazah tak tengok, kamu baca. Ada tak boleh teka Ustazah berada di mana? Pusing-pusing dulu, tengok suasana. Masya Allah. Pusing-pusing. Pusing je 360 darjah. Kita tengok ada orang kuat ni. Mungkin ada orang cam bila tengok yang baju warna hijau ni. Ya. Ustaz selebriti juga ni. Yang selalu bersama dalam perjuangan ni, Dr. Zul. Dah sebut nama. Ustaz Razif, subhanallah. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya berada di Kampung Kubang. Kampung Kubang, Nilai Negeri 9. Masya Allah, daripada tempat kami lebih kurang 30 minit sahaja. Walaupun sebenarnya dekat, tetapi bukan mudah untuk dapat momen ataupun saat yang begini kerana insan istimewa yang kita selalu nak jumpa terlalu sibuk. Jadualnya sangat padat. Okey, saya tak sebut lagi nama penuh tu kan. Di sini adalah Yayasan Al-Abqari Foundation. Yayasan Al-Abqari ini dia perkataannya merujuk kepada maksud kebijaksanaan. Ingin melahirkan yayasan yang ingin menghimpunkan dan melahirkan golongan-golongan bijak pandai cendekiawan Islam dalam pelbagai bidang, subhanallah. Jadi kita boleh baca ahlan wa sahlan, selamat datang. Lafaz alhamdulillah kami rafa'kan tu kami tinggikan, kami tujukan kepadanya. Allah telah selesai dibina kompleks sumber hukama. Masya Allah. Kompleks sumber hukama. Hukama ni bijak pandai. Sebab kita tak boleh hanya ulama kan. Kita ulama perlu orang alim, tetapi dalam zaman sekarang ulama dan hukama tu orang alim yang bijak sana. Bagaimana nak sesuaikan dakwah dalam situasi hari ini, Masya Allah, pada Khamis 17 Ramadan 1442 Hijrah. Maksudnya kompleks ini baru saja dirasmikan. Maksudnya walaupun pembinaan belum lagi sempurna, tapi telah mula pun dirasmikan dan beroperasi 17 Ramadan nuzul Quran pada tahun ini 1442 Hijrah bersamaan 29 April 2021. Ini katakan ada orang bila PKP berlaku musibah COVID semakin maksudnya semakin menguncup,
tetapi ada banyak manusia yang tetap boleh bergerak, bahkan lebih laju dalam tempoh-tempoh fasa musibah dan ujian. Kompleks ini terdiri daripada Maktabah Sumber Hukama. Okey, belakang tu kita nampak, nanti kita akan pergi tengok maktabah. Kemudian pejabat Yayasan Al-Abqari belakang ni. Kemudian Surau Al-Makrifah belakang ni. Surau Al-Makrifah. Makrifah ni maksudnya apa? Surau pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni sini-sini. Ada siapa tak yang dah boleh teka saya berada di mana sekarang? Subhanallah, campur dua ni. Lebih kurang dalam 1K, campur IG dengan FB. Okey, subhanallah. Okey, ada tak yang teka? Oh, saya dah sebut jadi orang dah tahu. Okey, dengan tujuan dan himmah. Himmah ni semangat. Maksud semangat ni dengan kesungguhan yang besar untuk pembudayaan dan rujukan ilmiah bagi melahirkan mutaqqafin, iaitu cendekiawan, bijak pandai dalam ilmu agama dan ilmu kehidupan. Subhanallah. Jadi tempat ini diasaskan oleh Sahibus Samahah, walaupun itu adalah satu jawatan yang lepas, tetapi kita masih lagi memanggil dengan panggilan Sahibus Samahah, Fadilatu Datuk Dr. Ustaz Zulkifli Al-Bakri. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hari ini adalah waktu yang agak padat juga. Bermula dengan kuliah Riyadhus Shalihin pagi tadi, terus disambung ke Podiksen. Dalam tengah hari Podiksen selesai lebih kurang dalam pukul 1. Kami terus bergerak ke sini. Dan juga terus terang saya katakan memang berhajat untuk jumpa dengan yang berhormat Datuk. Tetapi saya sendiri tak tahu sama ada Datuk ada atau tidak, sebab kita tahu Datuk berada di luar negara kan dalam berapa minggu ni. Kedua, kalau pun Datuk dah balik, dah habis kuarantin, pun jadual Datuk sangatlah sibuk. Jadi saya datang dengan suami, dengan beberapa orang tim. Harapan dan doa tu ada supaya dapat jumpa yang berbahagia Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dan alhamdulillah sesampai saja saya di sini, terus pengiring Ustaz Razif dan staf-staf di sini kata, Ustazah, alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir boleh potong gelang. Gelamping tu kan. Gelamping tu dipotong balik kuarantin daripada urusan-urusan luar negara. Jadi rezeki kami dapat jumpa. Pendek cerita, kami datang sampai tadi lebih kurang pukul 3. Dah dapat berjumpa dengan tausiah, dengan nasihat. Dapat doa daripada Datuk Dr. Zulkifli. Kemudian siap dihidangkan makanan. Dah selesai solat berjemaah asar, barulah kita buat live ni. Masya Allah. Jadi momen-momen pertemuan tadi kita akan share semulalah. Cuma saya rasa nak juga buat live ni, sahabat-sahabat sekalian. Cuba kita tengok tempat ini seluas lebih kurang 3.5 ekar. Lebih kurang 3.5 ekar. Kita boleh tengok sekeliling di Kampung Kubang, Nilai Negeri Sembilan. Dan impian Dr. Zul, impian untuk membina sebuah kompleks Islam sebagai tempat pengajian untuk peluang-peluang kepada bakal cendekiawan, orang-orang muda untuk belajar, untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Jadi insya-Allah kepada siapa? Mana kertas tadi, Dek? Mungkin ada yang ingin menjadi sebahagian perjuangan yang berbahagia Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kita mungkin tidak boleh menjadi seperti Datuk. Kita tak boleh nak jadi seperti tim yang berbahagia Datuk Doktor. Saya memang terkejut. Masya Allah. Sebab apa? Penghasilan buku-buku ilmiah, penghasilan penulisan-penulisan untuk memberikan pencerahan kepada ummah, bayan linas tu kan, penjelasan, pencerahan bagi manusia tu, masih diteruskan tanpa henti sampailah hari ini. Dan walaupun yang berbahagia Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri bukan lagi berada dalam tapuk kepimpinan, diberikan kemudahan-kemudahan sebagaimana dahulu, tetapi perjuangan beliau belum tidak pernah berhenti. Jadi bila kita berbincang, kita bercakap, rupanya kekuatan memang dah semakin mengecil. Kalau dulu mungkinlah pegawai penyelidik Datuk ada lebih kurang dalam 20 orang, 18 orang. Sekarang dengan kekuatan 4, 5, 6 orang, tapi masih mengekalkan tanggungjawab memberi pencerahan kepada isu-isu dan permasalahan ummah. Ya, kita tidak mampu, dan saya dengar tadi pegawai penyelidik sampai kerja sampai satu Ahad pun kerja.
Kan mereka bekerja di sini umpama tak kira lah 24 jam, 24 kali per 7 tu kan, 24 jam, 7 hari, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kita mungkin tidak mampu untuk mengorbankan masa, tenaga, dan kita bukan rajin sangat pun tuan-puan sekalian kan, untuk kerja keras dalam menggali ilmu dan memberi pencerahan kepada manusia. Tetapi kita boleh bersama dengan perjuangan ini dengan sama-sama menyumbang infak. Sebenarnya Datuk Doktor tak pernah pun kan, Datuk Doktor tak pernah buka, maksudnya minta sumbangan. Cuma saya ni minta izin dengan dengan pembantu, dengan PA Datuk. Saya kata kami tidak mempunyai kewangan yang besar untuk membantu. Tetapi percayalah, saya percaya ramai sangat yang ingin bersama dengan perjuangan yang berbahagia Datuk Dr. Ustaz Zulkifli Al-Bakri, Menteri Agama kesayangan kita. Masya Allah, saya sebut ni pun rasa sebab kita tahu bagaimana yang berbahagia Datuk berusaha keras menjalankan tanggungjawab dan amanahnya ketika memegang jawatan menteri, subhanallah, di Jabatan Perdana Menteri. Jadi insya-Allah kepada siapa yang ingin menyumbang boleh masuk melalui tabung surau Al-Ma'rifah. Boleh snap. Bank Islam 05-80-10-03-6419. Boleh nampak ya muslimin-muslimat. Nanti kita pin juga. Boleh pin ya. Dah pin ya. Subhanallah. Sebab kita tak pernah tengok Datuk ataupun tim beliau buat pengumuman begini. Dan tim kata, pembantu Datuk kata, ini kali pertama ada pihak yang nak wawarkan. Maksudnya yang berbahagia Datuk kita ni dan tim cuba berusaha untuk bina kompleks ini dengan cara sendiri. Jual buku, lepas tu mungkin ada persumbangan persendirian pihak-pihak, macam tu lah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, hari ini antara peluang yang pertama dibuka. Masya Allah. Marilah sama-sama kita bersama dengan perjuangan yang berbahagia Datuk Dr. Ustaz Zulkifli Al-Bakri untuk membina kompleks Al-Bakri. Jadi ada cerita yang menarik juga. Ini adalah katalog. Katalog buku-buku ni, tadi kan saya pergi, saya tengok stor buku. Saya tanya penjaga stor buku, Ustaz, siapa ni buku kan yang dikeluarkan oleh, maksudnya yang berbahagia Datuk, lebih kurang berapa judul dah? Berapa puluh ke berapa ratus? Subhanallah. Bayangkan Dr. Zulkifli Al-Bakri dengan timnya telah mengeluarkan lebih kurang 300 lebih judul buku dengan pelbagai tajuk. Sama ada yang diterbitkan oleh syarikat penerbitan ataupun di bawah syarikat penerbitan sendiri. Subhanallah, saya baru 3. Tuan-puan mungkin ada buku lali. Belum ada buku yang tu kan. Tapi bagaimana ya mereka ini mewakafkan diri untuk menulis, mengkaji, menghasilkan penulisan-penulisan ilmiah. Yang mana pada hari ini manusia dah mula tutup pintu nak menulis sebab kata tak ada untung. Memang menulis buku ilmiah ini bukan fokus keuntungan. Sebab hanya orang yang nak membaca, yang mencintai ilmu akan beli. Jadi hari ini hiburan telah terlalu banyak mengalahkan dunia keilmuan ni. Tetapi mereka tetap bersungguh-sungguh kan mewakafkan diri berjuang untuk menghasilkan penulisan-penulisan ilmiah di alam maya, masuk alam maya, e-book dan juga buku secara fizikal. Lebih kurang 300 judul. Nanti kan kita akan pergi, ikuti saya, kita akan pergi ke maktabah, kemudian kita akan pergi ke store buku tu, kita akan tengok. Dan saya pilih berapa buku pun tadi saya kata, ya Allah, kenapa saya tak tahu buku-buku ni? Jadi dia ada akaun Shopee ke Ustaz? Ada. Mana akaun Shopee ya? Kat sini tak ada. Tapi kalau nak cari akaun Shopee nama? Oh, itu P. P besar ke kecil? Semua kecil. Sekarang siapa yang ada akaun Shopee boleh tengok. Yang tak ada akaun Shopee pun boleh buka lah. P. Cahaya Kasturi. Kalau saya pun tak tahu tu akaun Shopee untuk maktabah Datuk. Shopee pun ada. Oh, Maktabah Al-Bakri pun boleh juga. Itu pun di bawah laman rasmi Shopee Maktabah Al-Bakri. Dan juga P. Cahaya Kasturi.
Oh, nama Cahaya Kasturi. Semua tulisan kecil. Jadi kita tak mampu nak bersama dengan perjuangan mereka di sini. Saya pun tak mampu. Tetapi biarlah ada air tangan kita, iaitu infak wakaf yang akan jadi saksi. Sadaqatun burhanun. Nabi SAW bersabda, sedekah adalah saksi kamu di mahsyar kelak. Kita bagi sini sikit, sini sikit, sini sikit, supaya banyak tempat menjadi bekas dan saksi kita di mahsyar kelak di atas sedekah kita. Jadi kalau nak tunjuk buku ni, Masya Allah, buku-buku para alim ulama, contoh cerita. Buku cerita pun banyak. Cerita tokoh. Umar Abdul Aziz, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, kan, Usman bin Affan, haji apa selepasnya, fiqh hijrah. Masya Allah. Ramadan Al-Mubarak, indahnya hidup mencintai Rasulullah, cegah jenayah. Banyak sangat buku-buku yang keunggulan hafazan, Baitul Maqdis, tinta nasihat, masa peliharalah, fiqh musafir. Memang musafir ramai orang tak tahu bagaimana fiqh solat dan sebagainya. Banyak lagi nanti kita tengok buku fizikal. Okey, sekarang kan kita nak pergi tengok sekejap dan nantikan di hujung kita akan ada buah bicara sekejap dengan Doktor yang berbahagia Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Di hujung nanti kita akan masuk dalam ruang pejabat. Kita boleh tengok suasana biasa doktor live semua tu. Dan insyaAllah kita akan dapat sedikit taujiat secara langsung. Okey, jadi kita tak boleh nak lengah-lengah. Datuk pun perlu balik kan. Jadi insyaAllah ini adalah Ustaz Azmi. InsyaAllah. Ini surau yang masih lagi dalam proses pembinaan. Nak lengkapkan lagi. Kita boleh nampak ni kan, tak selesai lagi tangga, tais. Jadi ambil peluang ini untuk infak melalui akaun kita kongsi RM5 ke RM10 ke, supaya dah pindah. Okey, meh. Kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Aircon baru pasang saat ni? Okey, subhanallah. Okey, ni Ustaz Razif ni, kita tahu orang kuat ni yang selalu mengiringi Datuk. Subhanallah. Bismillah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni lampu ya. Sini. Okey, kita boleh nampak aircon-aircon yang mungkin baru pasang. Untuk disempurnakanlah pemasangan. Lampu depan Ustaz. Saya saja buka ya. Bismillah. Tadi kami solat berjemaah dengan yang berbahagia Datuk. Saya tekan je ni. Inilah lebih kurang suasana. Kapet yang masih sedap lah. Kapet baru kan. Kapet yang indah. Proses cat kan. Proses nak lengkapkan. Dan mimbar pun baru sampai. Masya Allah. Tempat ngajuk. Ya Allah. Ini mesti ambil idea daripada negara-negara Arab. Syekh Syarawi. Subhanallah. Replika hampir sama. Sistem daripada zaman Raja Faisal 100 tahun lebih. Masjidil Haram. Subhanallah. Betul Ustaz? Maksudnya boleh guna lagi? Kita tengah ejaz. Muslimin muslimat, Ustaz Razif cerita, ini adalah PA system, naik bulu roma Ustaz. PA system daripada Masjidil Haram zaman Raja Faisal, usia dah 100 tahun lebih. Masya Allah, Allahu Akbar. Macam mana boleh dapat ni? Ada orang infak sedekah. Biasanya harta-harta daripada Masjidil Haram memang menjadi harta yang berharga. Jadi bila orang infak, mungkin orang tu beli dengan harga nilai yang tinggi, kemudian diinfakkan. Kita boleh tengok, ini adalah tempat duduk. Memang replika yang sama. Sini bina, ukiran semua. Ini diubah Melayu. Tapi maksudnya mungkin saiz apa. Masya Allah, kita boleh tengok. InsyaAllah selepas ini secara live kita boleh tengok yang berbahagia Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri akan mengajar dan duduk di sini. Masih belum dibuka, masih belum dirasmikan. Ini mejanya. Masya Allah. Kita boleh nampak suasana surau ni masih lagi dalam proses untuk di finishing lah. Finishing, tingkap, cat dan sebagainya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita bersama dalam perjuangan sehinggalah tempat ini menjadi rujukan himpunan bijak cendekiawan, al-hukama, para bijak, al-ulama, al-umara. Subhanallah. Okey, sekarang masya-Allah kita akan pergi dekat maktabah. Seronok kan? Boleh ikut jalan-jalan kan? Ramai yang tak dapat hadir tapi rasa macam berada di sini kan? Gitu. Subhanallah. Tak apa dik. Campur dua ni dalam. Okey, adalah lebih kurang dalam
1,200 orang menonton. Alhamdulillah. Masya Allah. Ni pegang. Boleh cerita Ustaz. Ustaz cerita. Mari kita tunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So antara yang berharga dalam kita punya maktabah ni adalah kitab-kitab daripada Datuk Dr. Zulkifli lah. Ini orang Arab panggil dobik. Makna dia catat. Waktu tu dia degree, dia Syekh mengajar di Masjid Nabawi, dia catat. Jadi tu tulisan dia Datuk. lah. Ini tulisan Datuk. Tulisan dia ni masa tu umur 18, 19, 20 gitulah. Masya-Allah. Ustaz boleh cerita sikit, maksudnya Datuk ni mula belajar kitab-kitab Arab ni umur berapa? Dia daripada minat dia daripada form 1, form 2, form 3 lah. Dia dah mula minat bahasa Arab dan dia jadi lebih kurang macam tutor lah kepada kawan-kawan dia. Dan minat tu bila mana dia naik pada Sanawi di Semazar, memang bila guru tak ada, dialah yang akan ke depan mengajar, dah beri tazkirah. Ya. Mengajar. Dah mengajar. Subhanallah. Dan di waktu tu di Semazar guru Al-Azhar banyak. So dia banyak terpengaruh lah. Di situ semangat dia, macam mana dia banyak ikut manhaj Al-Azhar pada ketika. Dia mula pada ketika tu lah. Sampailah dia. Jadi Datuk pergi Al-Azhar dulu. Dia tak pernah ke Azhar. Tak pernah pergi Al-Azhar. Dia masuk Madinah. Kemudian di Syria. Di situlah dia guru dengan Syekh Mustafa Al-Khin, Syekh Ramadan Al-Buti, Dr. Wahbah Zuhaili dan sebagainya masyayikh sana, Syekh Abdul Latif Farfur. Kemudian balik ke Malaysia, dia sambung PhD di USM. Boleh Ustaz cerita sejarah nama Dr. Zulkifli Al-Bakri tu, sejarahnya apa? Dia ada kongsi dalam dia punya memori cerita hidup dia tu. Kisahnya dia ni dulu masa sekolah rendah, sekolah menengah, orang panggil dia Zulmat. Zulmat ni atlet sukan, atlet sepak takraw. Jadi bila mana Semazar, bila ada lawan sepak takraw, dia akan jadi tekong lah. Dia akan pakai macam Rambo tu. So bila diceritakan oleh kakaknya, bila dia turun lawan takraw je peringkat negeri biasanya, satu Semazar tu akan turun, memang bergema satu Semazar tu Zulmat. Masya-Allah. Itu cerita dulu masa dia sekolah menengah lah. Kemudian start dia masuk Madinah tu, memang dia tinggal sukan lah. Tinggal terus fokus belajar lah. Jadi Al-Bakri tu Ustaz? Al-Bakri tu bila dia sampai di Madinah, ceritanya ada beberapa orang nama Zulkifli bin Muhammad. Jadi untuk memudahkan syekh-syekh di sana kenal dan panggil, jadi dibezakan Zulkifli bin Muhammad ada yang al-lain lah. Jadi dia ni Al-Bakri disebabkan nama atuknya Zulkifli bin Muhammad bin Abu Bakar. Jadi Al-Bakri tu datang daripada Abu Bakar lah. So itu yang sampai sekarang lekat Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, itu ceritanya. Okey, subhanallah. Faham ya? Masa belajar di Madinah ada beberapa orang nama Zulkifli bin Muhammad. Dalam mungkin 3 orang macam tu kan. Jadi bila Syekh keliru, ni Zulkifli bin Muhammad, ni Zulkifli bin Muhammad. Jadi tengok kepada atuk dia, Zulkifli bin Muhammad bin Abu Bakar. Jadilah Al-Bakri. Jadi Syekh panggil Zulkifli Al-Bakri. Asal pada Abu Bakar tu. Masya Allah, kita faham. Dan siapa sangka Dr. Zul yang berperwatakan lembut kan, tunduk, beralu, orang Terengganu panggil, rupanya tekong. Mungkin orang luar dah faham. Tekong tu maksudnya kapten. Kapten kepada sepak takraw. Sepak takraw. Sebut pun dah apa ni kan, sepak takraw. Jadi bukan sukan yang mudah. Kena pandai imbang badan apa semua. Lepas tu siap bergema tu. Apa dia? Zulmat. Maksudnya kita boleh faham kalau orang ada seru nama dalam satu kumpulan tu, maksudnya hebat benar lah tu. Jadi seorang yang cergas, bukan tubuh badan fizikal saja, tetapi kecergasan otak yang Allah kurniakan kepada Dr. Zul. Okey, jom. Kita akan tengok maktabah. Kita minta ustaz juga. Ni. Maksudnya ceritalah sikit pasal maktabah ni. Kejap lagi kita akan jumpa Dr. Zul. Boleh tengok tunjukkan suasana. Tengok ikan. Ikan besar. Ikan alligator buaya. Ni muncul di panjang. Ada ikan macam buaya. Subhanallah. Nampak kan besar ikan, lepas tu ada ikan alligator. Ini toman. Kalau jatuh ni you makan tak kita? Ya. Macam pirana. Subhanallah, Allahu Akbar. Oh tu makanan ikan. Ustaz, ambil Ustaz. Dia akan kumpul lah.
Ya Allah, tengok. Ya Allah. Dia bergebuk-gebuk macam tu, Masya Allah. Okey, memandangkan Dr. Zul sedang suasana yang selesa untuk kita bertemu. Jadi kita bertemu dengan doktor dulu, dengan Datuk Doktor dulu. Kemudian barulah kita akan ziarah tempat-tempat yang lain. Okey. Berdebar ni sebenarnya. Saya memang malu, segan, rasa tak layak nak berjumpa. Macam itulah sebenarnya. Okey, insya-Allah kita sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallah, inilah suasananya dalam pejabat yang berbahagia Datuk. Tengok bersama dengan panel syariah, panel kajian, pengkaji penyelidik Al-Fadhil Doktor. Subhanallah. Saya ni memang malu Allah sebenarnya dengan Datuk. Subhanallah. Okey, insya-Allah sekejap kita ambil masa yang berharga sangat ni bagi Datuk. Subhanallah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dah maklumkan tadi Datuk yang kita dah buat pertemuan, dah ada sesi pesanan-pesanan doa. Jadi untuk sekejap ni mungkin yang berbahagia Datuk, Doktor boleh berkongsi dengan yang melihat lebih kurang dalam 1,500 gitulah petang-petang ya. Apa matlamat dan tujuan pembinaan kompleks Islam Al-Bakri ni. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ucap ahlan wa sahlan kepada Ustazah Asma dan juga suaminya Ustaz dan timnya. Sebenarnya kompleks ini kami bina tak lain tak bukan ada beberapa matlamat. Matlamat yang pertama tujuannya adalah untuk kita mengemukakan kepada ummah mereka yang sedang buat master PhD sebagai contoh untuk membuat kajian ilmiah di sini. Dengan sebab itu kita sediakan maktabah kita yang jumlah buku melebihi daripada 4,000 judul lebih dengan pelbagai jenis yang kita tambah dari semasa ke semasa. Keduanya, kita juga telah membina laman web seperti dalam Maktabah Al-Bakri. Tujuannya adalah untuk menjawab persoalan ummah yang berlaku, yang sesuai, yang terkini, dan kita mengambil pengalaman ketika berada di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan untuk kita kemaskinikan cara jawapan-jawapan yang kita beri dan juga kita selesaikan isu-isu semasa. Alhamdulillah, walaupun kita bergerak dalam skala yang kecil, tapi Alhamdulillah kita dapat mengemukakan 5 atau 10 jawapan setiap hari secara berfakta dan berilmiah, dan kita pecahkan kepada bahas ilmi, kajian ilmiah yang juga kita sediakan, termasuk juga kita buat dengan cara lebih baik lagi melalui perbahasan-perbahasan yang sebolehnya untuk menemukan satu natijah setiap, ataupun kita kata nataij ilmi ataupun hipotesis atas apa yang kita buat ini. Dan Alhamdulillah saya dibantu oleh beberapa rakan yang saya panggil sebagai bahis ilmi, dan Alhamdulillah saya harap Ustazah dan juga rakan-rakan kita dapat wawarkan maktabah ilmi ini untuk memberi satu jawapan kepada ummah berkenaan persoalan-persoalan semasa dan persoalan-persoalan ahkam syar'iyah. Dan insya-Allah kita bergerak dengan penuh iltizam dan kita memegang ataupun berpegang kepada metodologi bahsun ilmi mengikut cara sebenar perbahasan, dan kita mengambil sikap manhaj wasati dalam memberi satu-satu pandangan
dengan meraihkan berdasarkan maslahat dan juga keadaan situasi masyarakat semasa. Jadi alhamdulillah, dengan bantuan sahabat-sahabat ini, maka kita mula menapak sikit demi sikit. Dan saya juga nak ajak ustazah dan juga para asatizah, bila ada anak-anak murid ramai nanti yang berminat belajar, maka boleh jadikan sini sebagai salah satu daripada tempat lawatan untuk sedikit kesegaran maklumat-maklumat untuk tengok, yang kita boleh sama-sama untuk mengembangkan dakwah dan juga ilmu dengan cara yang penuh hikmah, dan kita akan cuba untuk bergerak dengan lebih baik lagi. Itu saja. Subhanallah, muslimin-muslimat dimata Allah sekalian, saya dalam sepanjang buat kerja dakwah yang tidaklah sebesar yang berbahagia Datuk Doktor, rujukan utama setiap kali ada isu ummah ataupun setiap kali nak mengajar, mesti cari Jabatan Mufti Wilayah. Dan kita tahu itu dibentuk sampai website tu diberi pengiktirafan banyak. Antara website yang paling paling unggul, yang paling lengkap, yang paling terbaik, macam-macam dapat anugerah. Itu yang saya tahu sikit-sikit lah. Dan itu adalah di antara bekas asar, kesan-kesan yang ditinggalkan ketika yang berbahagia Datuk Doktor menjadi Sahibu Samahah Mufti Wilayah Persekutuan. Dan saya pernah pergi ziarah yang berbahagia Datuk Doktor ketika berada di Putrajaya. Bila saya balik benda yang saya khabar ke suami saya kata, saya nak kalau memang tak boleh nak sama, tapi nak sikit macam yang berbahagia Datuk Doktor buat bila buat kajian tentang satu perkara mendalam, ilmiah. Masa nak buat betul-betul, mula-mula cari 2 orang penyelidik. Sekarang ni alhamdulillah ada dalam 10 orang dalam bidang semualah akidah, bab fiqh jadi semangat tu saya boleh, dan ilham tu, idea tu masa ziarah yang berbahagia Datuk. Dan alhamdulillah Allah beri izin tu dengan kadar yang segera. Dan saya terkejut tadi bila tanya kepada Ustaz Razif, dulu kita tahu Datuk ada banyak pegawai penyelidik bersama. Jadi sekarang dah maksudnya kekuatan tu makin mengecil, tetapi iltizam tu semakin besar. Iltizam, semangat tu lebih kuat. Dan sekarang membina satu website khas untuk menjawab permasalahan ummah di bawah nama Maktabah Al-Bakri. Okey, jadi kita boleh mula mencari dekat Google, kita cari je maktabahalbakri.com, maktabahalbakri.com. Subhanallah, insya-Allah dengan itu kita boleh tengok sebagaimana yang berbahagia Datuk Doktor sebut, menjawab lebih kurang 1 hari dan 5-6 persoalan. 5-6 persoalan isu semasa. Masya Allah. Jadi dan kita mendoakan supaya impian bagi meneruskan perjuangan Rasulullah ini, impian yang hari ini orang dah makin jauh dengan ilmu, dan akhir zaman pun Nabi sebutkan ilmu akan dicabut, tetapi kitalah orang yang perlu berjuang sungguh-sungguh. Dan jika kita tak mampu, memang mungkin di kalangan kita tak mampu nak buat macam yang berbahagia Datuk Doktor, kita bersama dengan perjuangan ni dengan membelanjakan harta di jalan Allah, dengan infak dan sebagainya. Jadi Datuk Doktor, yang terakhir, minta maaf, masalah zaman sekarang, hilang dah keinginan nak menuntut ilmu sungguh-sungguh. Pelajar kita di universiti pun belajar untuk CJ, benda tu isu dah lama. Mungkin yang berbahagia Datuk Doktor boleh share amalan ataupun doa mungkin yang diamalkan oleh ibu bapa yang tengah mengandung ke, anak masih kecil ke, ataupun anak dah besar. Sebab ramai ibu bapa bimbang gini, anak dok minat belajar, lagi-lagi bila PKP dok minat dah nak pergi sekolah. Okey, silakan, wallahualam. Lepas tu Datuk mungkin boleh bagi apa-apa pesanan sebagai penutup. Terima kasih kepada Ustazah atas perkongsian yang diberikan tadi. Saya melihat banyak faktor lah yang menyebabkan kadang-kadang kita rasa luntur dalam belajar, yang disebut sebagai wakallatil himam, lemah semangat. Hemah tu tak macam orang zaman dulu, orang yang hebat-hebat.
Jadi antara perkara yang paling penting adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa yang pertama sudah tentu dia doa untuk dapat anak. Anak yang dia doa yang pertama biar dapat anak yang saleh. Sebagaimana Nabi Ibrahim doa, Rabbi habli minas salihin. Dan yang kedua, dia minta anak-anak tu menjadi penawar dan penyejuk mata hati dia. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian apabila anak dilahirkan, sebagaimana dalam nas yang masyhur, Nabi doa kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ada beberapa riwayat tapi mafhumnya lebih kurang sama. Ya Allah, faqihlah baginya pada agama dan bijaklah dalam ilmu tafsirul Quran. Maka akhirnya Ibn Abbas menjadi habrul ummah, pendeta ummah, maknanya antara yang alim dalam bab tafsirul Quran. Kemudian kita tengok penting ibu bapa membentuk anak-anak. Sebab hadis yang sahih menyebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Anak ini bila dilahirkan semuanya dalam fitrah, tapi ibu bapa lah yang akan mencorakkannya, meyahudikan, menasranikan atau memajusikan. Jadi bila kita tahu macam itu, latihan daripada awal lagi ibu bapa membimbing kepada majlis-majlis ilmu untuk rasa semangat kepadanya. Dan kita ingat apa yang disebut oleh Ummu Salamah, bahawa Nabi setiap sembahyang subuh, Nabi sebelum beri salam akan baca satu doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada kamu ilmu yang bermanfaat, begitu juga rezeki yang baik dan amalan yang diterima oleh Allah. Tiga ni kalau kita dapat, sebenarnya hidup kita akan tenang, bahagia dan seumpamanya menjadikan kita merasa tenang dalam jiwa kita dan dapat berolehi kebaikan bukan sekadar dunia tapi akhirat. Akhir sekali, kita kalau boleh lazimkan berkawan dengan orang yang cintakan ilmu, orang yang kasihkan ilmu. Sebab manusia cerminan kehidupan dia itu dipengaruhi oleh kawan-kawan. Jadi kalau kawan yang cinta ilmu dan semangat, maka ia berbekas dalam jiwa dia. Jadi itu antara yang saya tengok sepintas lalu. Dan saya ingat dalam isu ni kami ada buku khusus berkenaan dengan belajar ilmu ini, tinta nasihat untuk penuntut ilmu. Kami sebut panjang lebar isunya, yang kami kupas mengambil daripada pandangan Syekh Muhammad Awwamah melalui kitabnya yang masyhur, iaitu Ma'alim Irsyadiyah li Sina'ati Talibil Ilmi. Jadi dalam buku tersebut kami telah kupas satu persatu berkenaan dengan macam mana mereka yang berjaya, mereka yang semangat dalam menuntut ilmu. Allahu a'lam. Alhamdulillah, muslimin muslimat, sentiasalah kita mendoakan tuan guru kita Al-Fadil Datuk Dr. Ustaz Zulkifli Al-Bakri Zulkifli bin Muhammad bin Abu Bakar. Masya Allah, sentiasa dalam rahmat, dalam inayah pertolongan Allah, dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hafizahullah. Subhanallah, begitu juga dengan semua rakan seperjuangan, sahabat seperjuangan, kan, Ustaz Razif dan beberapa orang ustaz yang dikatakan bekerja sangatlah tekun. Subhanallah. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada rezeki kita bersama-sama dalam banyak lagi misi dakwah dan perjuangan, insyaAllah. Ya, apa ni? Ada nanti kita ada nanti selepas ni lah untuk infak, masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan sekalian boleh tengok, itu biasa tempat yang berbahagia Datuk. Boleh ke pergi situ sikit? Buat live kan kuliah. Boleh. Sahabat Amal Care, gabungan kami lah, semua NGO apa semua. Malaysia guna untuk nak buat yang tu, insya-Allah. InsyaAllah. Betul nak bagi dia mau bagi kita pula.
Subhanallah, nampak kan suasana. Kalau kita nampak live tu yang Datuk mengajar tu, sinilah saya pun ikuti kuliah Datuk. Boleh nampak belakang, tepi. Dan ini antara ustaz yang kuat ni, berjuang ni, orang muda ni. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz kira berapa tahun dah bersama dengan Yang Berhormat Datuk? Kalau di Pejabat Mufti dulu saya pernah bersama 4 bulan. Dan kat sini baru saya kembali ke Madinah. Kemudian saya balik ke Malaysia ni, saya kembali balik bersama Datuk baru 2 bulan lah. Subhanallah, Alhamdulillah. Kita mendoakan Ustaz sentiasa bersama kan, kerana misi perjuangan Datuk sangat jangka masa yang jauh dan panjang. InsyaAllah kita mendoakan rahmat, kemudahan semuanya, Ustaz pun dimurahkan rezeki yang barakah, dilimpahkan kebahagiaan dunia akhirat. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Okey. Jadi kita boleh tengok suasananya beginilah. Kalau kita tengok suasana yang wasatiyah, yang sederhana sebenarnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kita boleh tengok untuk kaitan akhir Datuk. Dan kita nak buat pergi jalan. Masya Allah. Subhanallah. Sebenarnya rasa seronok kan, rasa sangat gembira dan bahagia. Dan ini antara buku-buku. Sana dulu Ustaz kena cerita. Apa ni? Ustaz bagi dekat Ustaz Razi. Okey, Ustaz. Sekarang ni sebagaimana yang diceritakan oleh yang berbahagia Datuk, kita ada lebih kurang 4,000 buah judul buku. Boleh tengoklah. Saya nak tunjuk beberapa buah buku yang memberi memori kepada yang berbahagia Datuk lah. Ini zaman dia belajar di Madinah dulu. Ini yang saya tunjuk tadi, kitab Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, 12 jilid. Memang dia talaki dari kulit ke kulit. Orang kata dunyai. Dunyai. Ini zaman di Madinah ni dulu ni. Saya kitab zaman di Madinah. So koleksi terbaru kita adalah Musnad Ahmad. Musnad Ahmad ni 52 jilid. Ini yang terbaru kita punya. Allahu Akbar. Tuan-puan cuba tengok. Ini zaman dulu. Akbar. Zaman-zaman apa ni? Doktor belajar. Saya tak boleh baca, sungguh terus terang. Ilmu Allahu Akbar. Kalau dok sungguh nak belajar, tak semangat, tak kuat ni. Nak baca dengan tak ada baris, dengan tulisan rapat-rapat. Kalau kita kata tak ada senggang tu. Beginilah ya, kitab-kitab Arab dan bagaimana yang berbahagia Datuk kita belajar kulit ke kulit. Cuba Ustaz buka. Kita tengok dalam tu sebab dia ada dobit-dobit tu tak? Masya Allah. Subhanallah. Boleh nampak boleh tengok tulisan-tulisan masa ni umur dah 18, 19, 20 gitu kan. Maksudnya seawal tahun 89. Saya lahir 83. Masuk tahun 85 ataupun 6 comedah tulisan ni. Memang cara kaedah orang belajar kan. Ni kita Arab ni, kita Arab penuh. Lepas tu dia akan tuliskan nota-nota. Biasa nota yang ditulis pun dalam bahasa Arab juga. Bukan tulis dalam bahasa Jawi, bahasa Rumi, tapi penerangan, penjelasan tu pun, syarah tu pun dalam bahasa Arab. Kenapa perlu menguasai bahasa Arab ni? Sebab sumber ilmu ataupun sumber pengetahuan memang daripada kitab-kitab Arab. Daripada ini, subhanallah. Maksudnya Ustaz, mari kita tengok. Okey, boleh Ustaz tunjuk. Ini rakaman audio bacaan Datuk Dr. Zul semasa umur 21 tahun. Okey. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Baca kitab ni. لا يوشكن أن Memang carilah cara-cara jumpa bacaan oleh Syekh kepada Datuk Dr. Zul. Kemudian tekan. Tu betul lah. Saya tunjuk kepada dia kata memang itu suara saya kata. Dia kaedah orang belajar. Tapi Ustaz terangkan.
Syekh akan ada pembaca. Macam mana kaedah belajar? Waktu dulu Dr. Zul dia mengaji dengan Imam Masjid Nabawi. Imam Masjid Nabawi masa tu antaranya seorang Syekh Muhammad Ali Sani. Tu antara yang memang Dr. Zul betul-betul talaki lah kitab Fathul Bari ni. Jadi kebanyakan pelajar adalah daripada negara-negara Afrika, orang tua-tua. Dan Dr. Zul ni orang muda. Jadi Syekh akan ambil Dr. Zul untuk jadi pembaca. Jadi bila baca teks ataupun matan hadis ni, jadi Syekh akan huraikan lah satu persatu. Jadi itu. Syekh nak pilih pembaca ni mesti orang dah mahir bahasa. Dah mahir nahwu saraf sebagainya lah. Ustaz boleh terangkan maksudnya ada berapa ribu kitab? Okey, lebih kurang 4,000 judul kitab. Ini baru sebahagian daripada kita adalah daripada koleksi peribadi Dr. Zul lah. Di rumah dia ada lagi, ada 2-3 tempat lagi ada, yang ditinggalkan di Madinah sebab tak sempat nak balik pun ada juga. So banyak lah. Semua di sini lah. So ini kitab-kitabnya. Kalau tengok kat sini ada kat atas tu itu himpunan ensiklopedia fatwa daripada mufti-mufti Mesir daripada tahun 1800 ataupun sebelum tu lagi. Mufti Mesir yang pertama sampai sekarang lah. Kemudian dia ada bahagian-bahagian, ada bahagian akidah, bahagian fiqh, bahagian ulum Quran, ulum hadis. So inilah usaha kita untuk kumpulkan secara berperingkat kitab-kitab untuk rujukan pelajar master dan juga PhD. Jadi mudah je ingat, maktabah maksud dia library. Maktabah bahasa Arab library. Maktabah Al-Bakri. Jadi soal jawab yang sedang diusahakan oleh Dr. Zul dengan timnya adalah maktabahalbakri.com. Ustaz betul tak? maktabahalbakri.com. Jadi insya-Allah kalau sama ni kita banyak rujuk Jabatan Mufti dan Persekutuan, itu antara kesan yang ditinggalkan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Maka kita sekarang boleh merujuk tambahan yang lain iaitu maktabahalbakri.com, dan ini akan dilengkapkan dan impian yang berbahagia Datuk pelajar PhD, pelajar master ingin menyiapkan dalam bidang yang berkaitan boleh datang ke sini. Mungkin orang tanya, Ustaz boleh datang mari terus ataupun kena telefon dulu? Telefon dulu. Boleh share ke nombor telefon? Ada di kita punya Facebook. Okey, boleh pergi ke Facebook page Maktabah Al-Bakri. Boleh merujuk ke Maktabah Al-Bakri, di situ ada maklumat. Okey, kita jalan sikit. Orang Ganu panggil jalan. Kita round-round sikit. Okey, ini antara penghargaan yang berbahagia Datuk Doktor dapat. Banyaklah ni kalau nak. Ini sebahagian ni. Kalau ikut kau memang banyak. Jadi inilah antara kenangan-kenangannya sepanjang yang berbahagia Datuk jadi mufti, jadi menteri. Subhanallah. Saya baca bab siapa Wak Gura. Mu ni jadi menteri esok ni. Siapa Wak Gura tu? Saya dia. Rupanya jadi menteri sungguh sekolah rendah. Masya Allah. Walaupun gurauan tapi Allah makbulkan, memang pilih jadi menteri sungguh. Allah Akbar. Okey, kita boleh tengok lagi sini. Itu macam batu bersurat mungkin daripada Terengganu kot ni. Jabatan Kehapingan Syariah Terengganu. Okey. Kita boleh tengok sini pula. Ni dia antara koleksi-koleksi lah. Cenderahati. Cenderahati yang diberikan. Cantik ni, cuba tengok dekat ni. Ayat apa ni? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Cantik kan? Masya Allah. Ini penghargaan yang orang berikan di dunia. Mudahan penghargaan yang Allah berikan di akhirat berganda lagi. Okey, kita boleh tengok. Masya Allah. Tu kontraktor. Kontraktor yang berusaha bersama-sama dalam perjuangan ni. Orang penting ni di sebalik pembinaan kompleks Haji apa? Haji Nazar. Masya Allah, nama pun hebat. Jadi mungkin nazarnya kena siap juga. Kan? Kena siap agak tepat ni. Masya Allah. Okey, dah ada. Tapi saya kena sign sekejap lagi malulah saya. Nampak tak ada tulis? Boleh saya tulis lalu dah? Weh, siap pering nama Ustaz Mahar tu. Weh, the boy. Okey. Masya Allah, bismillah. Nak tulis apa? Sampai untuk ni tak lihatkan kawasan. Itulah subhanallah. Itulah subhanallah. Itulah. Nak tulis bahasa Arab ke Melayu ni kan? Masya Allah. Tulis bahasa Melayu dulu.
Saya berdebar sebenarnya nak tulis jadi tulisan dia dok comel ho. Bi ghairi hisab wa ghairi azab. Boleh buat macam ni macam tu. Kan? Siap dos. Bi ghairi azab. Saya tulis ni barakallahu lakum. Semoga Allah memberkati kalian wa baraka alaikum wa jama'a bainakum, dan dikumpulkan kalian fi jannatil firdaus bi ghairi hisab wa ghairi azab, tanpa dihisab, tanpa diazab. Subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah. Nak tulis juga untuk tim, tapi sekali lah tu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tarikh hari ni. Hari ni tarikh apa bulan? 7. 8 hari bulan 12 21. Masya Allah. Okey. Buat pusat. Ambil gambar. Oh, nak ambil gambar. Okey. Okey, jom kita sambung sikit. Tadi ni tempat saya makan. Sedap nampak air. Kayu jati ni. Ini macam kayu asli. Dia macam ni batang pokok Masya Allah. Cuba tengok. Kalau nak tengok ni. Dok nawak. Sebab dia ada ni. Bulak. Memang betul lah. Sebabnya kan kita kadang mikir nampak takut dia gabur-gabur. Lepas tu buat corak. Nampak ada lubang ni. Kira betul lah ni. Subhanallah. Bayangkan kayu jati ni usia berapa ratus tahun. 20 orang kena angkat ni. Lelaki, betul? Sebabnya kita boleh bayang ni dia potong dah slice ni. Maksudnya mungkin batang bulak besar mana tak tahu lah. Dan panjang. Allahu akbar, rezeki ya. Tebal tengok, tebal. Itulah saya sini tempat kami dihidangkan makan tadi. Mana dah? Cik adik Siti Hanani. Dia masak tom yam, pasal saya masak kicap, lepas tu sambal belacan campur poyok memang sedap. Ada ulang, kesimpulannya sedap belaka, kuih-kuih. Dan ini apa ni? Bukhur. Subhanallah, wangi sangat. Ada ke nak cium pula? Memang wangi pun tak nak cium. Kat rumah pun saya ada, tapi kadang tak beramal. Ni orang kuat bahagian buku kan, order Shopee apa semua tak. Jadi nampak tu macam S. Ini designer. Designer buku. Nama Ustazah Fatimah. Masya Allah. Ni Ustazah mana tadi tu? Air tangan ni. Hanani. Masya Allah. Memang masakan sedap. Istimewa. Maksudnya Tok Guru kita pun makan juga memang ni. Ini siapa anak dia? Masya Allah. Okey. Jadi kita tadi pergi tandah ni. Tandah pun nak tunjuk sebenarnya sebab ni hadiah permaisuri. Liverpool. Ni. Nanti tu kita nak tunjuk. Boleh tak buat turun replika. Ini hadiah permaisuri. Nampak tak? Dr. Zulkifli Al-Bakri, ladang rakyat football Zulkifli ni. Siapa boleh teka Dr. Zul, dia suka kelab bola mana? Boleh tulis tak? Teka-teka. Siapa boleh teka? Ni antara pemberian oleh kelab Liverpool Malaysia kepada Dr. Zul. Nampak tak? Berat tu walaupun replika, tapi berat nanau orang kata. Tu dia. Masya Allah. Sebab Dr. Zul kita dengar daripada awal, masa zaman sekolah dipanggil tekong ataupun kapten untuk sepak takraw. Bila turun je wakil daripada grup Dr. Zul ni, orang akan sebut Zulmat. Maksudnya kuatnya penyokong. Dr. Zul masa sekolah menengah jadi kapten untuk pasukan sepak takraw. Jadi tak pelik Dr. Zul hari ni minat bola apa, memang orang yang asalnya adalah ahli sukan. Lagu tu. Okey, Ustaz suka benda Ustaz? Main guli lah. Okay. Dan tengok saya keluar ada tandah situ tandah. Saya memang keluar dia, saya kata uniknya kali pertama nampak tangga gini. Nampak tak? Itu batang pokok. Ia macam betul-betul sebatang pokok. Lepas tu dia ukir gitu. Sebenarnya idea ni idea baru ke? Pernah tengok? Pernah ada? Suka, dan kat Malaysia kali pertama saya tengok.
Mungkin idea ni daripada Indonesia lah itulah. Mai batang pokok betul-betul, lepas tu potong-potong. Bijak, memang bijak. Okey, terjawab. Tadi saya tanya ni pokok betul ke pokok nawak? Jadi cakap ganu ya. Nawak tu macam tipu. Jadi pokok betul. Okey, bismillah, kita nak masuk. Okey, masya-Allah. Ini hadiah-hadiah ya. Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Sanaha Wahya Murabi, mereka-mereka yang melukis. Tengok cantiknya. Masya-Allah. Perasan tak ni? Nama doktor ditulis tapi membentuk tubuh, bahu. Masya-Allah. Okey. Jadi sekarang kita akan masuk ke ruangan stok. Okey. Tuan-puan sekalian, mana yang sempat kita tunjuk dan kita akan tengok sepital lalu kulit ni, tuan-puan boleh pergi ke akaun Shopee P.Cahaya Kasturi. Semua tulisan kecil. Akaun Shopee rasmi bagi maktabah Dr. Zulkifli Al-Bakri ni. Tulisan-tulisan buku-buku semua yang dihasilkan lebih 300 buah, pelbagai tajuk yang memang kita perlukan. Di bawah cari P.Cahaya Kasturi ataupun Maktabah Al-Bakri pun ada. 2 akaun Shopee. Kalau tak Shopee pun cari saja page ataupun FB rasmi Maktabah Al-Bakri. Gitu. Ingat, maktabah ni bahasa Arab library. Al-Bakri, nama Dr. Zulkifli Al-Bakri. Okey, kita tengok ni Bayan Linas, penjelasan isu-isu semasa. Kita tahu Bayan Linas ni nama website yang pernah dibangunkan oleh Yang Berbahagia Datuk, Bayan Linas. Maksud bayan, penjelasan isu-isu Linas bagi manusia tentang isu semasa. Ada jilid-jilid himpunan yang dijawab. Yang ni memang berada kat beli. Sebenarnya, tanyalah Islam menjawab, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Tanyalah Islam menjawab. Maksud dan hakikatnya. Dajjal, hakikat dan tanda akhir zaman. Subhanallah. Ini yang latest. Ya Allah. Dulu sangat, sebab banyak sangat yang Israeliat kan. Yang saya sendiri dengan mengajar. Kadang tu, betul dok ni. Tapi kalau yang ada nama Dr. Zul, kalau penulisan ke apa, saya cari soal jawapan kalau orang tanya. Bila nama Dr. Zul, saya macam tak ada ragu. Maksudnya siqah tu bukan saya saja, umat pun. Bila baca ni daripada jatah mufti di bawah Dr. Zulkifli, orang yakin. Itulah rahmat yang Allah bagi. Okey, jadi rahmat sebenarnya. Kelahiran Dr. Zul dan juga apa yang Dr. Zulkan satu rahmat bagi umat Islam. Ya'juj dan Ma'juj hakikat nanti banyak got ni. Saya belum balik ni nak beli Dajjal hakikat dan tanda-tanda akhir zaman. Sebab ada isu-isu kata, ada unsur-unsur kata Dajjal sebenarnya tak wujud sebab Dajjal tu tak disebut dalam Al-Quran. Kan? Ya'juj Ma'juj ada sebut tapi Dajjal tak sebut. Jadi ada sekarang orang menafikan Dajjal sebenarnya bukan Dajjal yang dimaksudkan. Kalau kita tengok tanyalah Islam menjawab, kita boleh tengok kan apakah yang ini bab akidah ya. Apakah pendapat Imam Abu Hanifah berkenaan dengan qadar? Apa pendapat Imam Malik tentang tauhid? Allahu Akbar. Adakah wujud ahli falsafah Islam dan bagaimana manhaj mereka? Apakah petanda Yahudi akan tersingkir dan pendirian ulama mengenai Masjid Al-Aqsa dan serta Baitul Maqdis? Ini bukan soalan-soalan yang mudah nak jawab. Allahu Akbar. Memang tu kata usaha dan ikhtiar. Tengok ini kan kitab ni macam berjilid. Permata buat orang beriman. Pelibatan Dr. Zul. Di bawah tajaan kerajaan negeri Perak, silibus di Masjid Surau di sana. Oh, Masya Allah. Maksudnya editor, okey, subhanallah, kita boleh tengok Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, cetakan pertama 2012. Dr. Zul yang susun hadis-hadis di dalam ni. Tengok tajuk Jalan ke Syurga, subhanallah. Manfaat bangkai binatang. Lepas tu kelebihan membaca Al-Quran, memilih yang mudah. Ya Allah, subhanallah. Maksudnya kalau siapa yang nak mengajar kuliah-kuliah boleh guna kitab ni. Oh, di Perak guna ni. Sifat pemurah Rasulullah, menghimpunkan hadis-hadis yang sahih, Mutiara Hikmah, menjaga silaturahim dan sebagainya. Ini baru jilid 2 ni. Dia ada 2 jilid Ustaz? Jilid 1, jilid 2. Permata buat orang beriman. Ni tanyalah Islam menjawab. Okey, sama. Kita tengok belah ni ya. Ustaz nak mana-mana. Okey. Hot sale, inilah doaku. Masya Allah. Ini disusun waktu
Oh, masa tengah kuarantin tu. Masa ni pun ujian berat kan? Tetapi doktor sangat tenang, inilah doa aku. Maksudnya himpunan doa-doa daripada maksud, hadis yang maksud daripada Nabi, hadis sahih. Masya Allah. Mari kita tengok senarai doa. Doa ditetapkan iman. Penghulu bagi doa mohon keampunan. Mohon keampunan. Doa mohon takwa. Doa pengiktirafan. Kelapangan hati. Doa keluar daripada kediaman. Ditunjukkan kebenaran. Dr. Zul susun ketika dalam kuarantin COVID tu. Allah uji kan masa tu, Masya Allah, minta kemudahan. Tapi Dr. Zul sehat molek masa tu, berlindung daripada penyakit kronik menolak bala. Dan ini antara hot sale, Masya Allah. Dan kebanyakannya harga buku-buku sangatlah saya kira lah sangat murah. Boleh katakan gitu sebab saya semua kejut. Murahnya lah buku-buku Dr. Zul. Ini berapa harga sebab Dok tulis? Inilah doaku, RM20. Masya Allah, comelnya. Inilah doaku, edisi kemas kini. Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, ada harga belakang RM20. Ya Allah, walaupun nilai RM20 tapi boleh mengubah hidup dunia dan akhirat kita. Masya Allah, ada syarah hadis 40 yang disusun oleh Dr. Zul. 20 tahun nak siap ni. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, memang kita akan jumpa banyak sangat cetakan hadis 40 Imam Nawawi ni, sangat banyak. Tetapi ahli ilmu ataupun yang nak menyampaikan ilmu, bila pilih kita akan dapati kekuatan adalah pada syarah. Jadi bila Dr. Zul memerlukan masa 20 tahun untuk menyiapkan, maksudnya tulis, berhenti, sambung sekian, mungkin ditulis daripada hati yang dalam, daripada penglihatan, ketajaman fikiran, penglihatan melihat suasana semasa, dan akhirnya terhasillah syarah hadis 40 oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Tuan-puan sekalian, nak syarah hadis 40 ni bukan calon-calon orang. Kena menguasai banyak ilmu, cabang-cabang ilmu asas. Allahu Akbar, subhanallah. Saya cuma boleh baca syarah je. Jadi ini tu yang disebut tu rahmat. Masya Allah. Hadis 40 ni saya kira adalah, insya-Allah lepas ni kan nak buat pengajian guna kitab ni lah. Sebab apa? Kalau betul sayang Nabi, tak ada satu pun kitab hadis Nabi orang ganu kata pelawak. Maksudnya kita seolahnya berdusta. Kalau betul sayang Nabi, kurang-kurangnya ada satu kitab yang menghimpunkan hadis Nabi. Dan inilah kalau kita Imam Nawawi ni, tuan-puan sekalian, yang masyhur 40 hadis 40 oleh Imam Nawawi, menghimpunkan hadis yang sahih. Tetapi ada ramai orang kita kata, Ustaz, saya tak pandai, bukan background pengajar Islam, tak pernah belajar agama. Tuan-puan sekalian, bila dah ada syarah sekali, maksudnya tak perlu ada background pengajar Islam pun, kita boleh baca untuk orang awam. Sebab apa? Kita tak akan salah faham sebab dah ada syarah. Contoh kan, kita tengok contoh. Dan saya tengok belek sikit tu pun boleh nampak. Contoh kita ambil hadis yang ni, rukun Islam. Ada 5, terus nampak dia buat infografik. Okey, lepas tu hadis yang keempat. Okey, yang tu selingan sebenarnya. Kejadian manusia dan amalan berdasarkan terakhir. Tuan guru kita bawa matan hadis, terjemahan. Lepas tu ini yang hebatnya Ustaz. Bawa biografi ringkas perawi dulu. Kalau kita tengok ni kan, daripada hadis ni rawinya daripada Abi Abdul Rahman Abdullah bin Mas'ud. Kemudian terus ditulis siapakah Abdullah bin Mas'ud. Ini memang jarang Ustaz. Nak ada orang yang cerita dulu latar belakang perawi, kemudian nampak tak dibuat secara infografi dalam peta, berjadual, bernoktah-noktah ni. Keistimewaan hadis, ulama dan hadis ini, kemudian penjelasan. Masya Allah, Allahu Akbar. Insya Allah disesuaikan untuk orang awam pun boleh memahami. Okey. Masya Allah. Untuk anak-anak dia. Okey. Untuk anak lelaki, untuk anak perempuan. Subhanallah, saya baru tahu. Ya, comelnya. Nota untuk anakku. Ini adalah karikatur Dr. Zul. Dan ini anaknya. Ni anak muda ni. Dah cang. Ada 3 orang lelaki. Jadi nota untuk anakku khusus untuk lelaki. Masya Allah. Pesanan-pesanan yang sesuai, yang patut diberi pesan seorang ayah kepada anak lelaki. Saya kira setiap ayah kena ada. Sebab kadang kita tak tahu lelaki dah erti beben copu. Jadi perlu panduan. Nak nasihat menda lah. Lepas tu puteriku, nasihat abah untukmu.
Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi nampak tak? Jadi kita tengok, saya nak belek-belek ke sana. Okey, dak pegang Ustaz Wahid sini Masa masa peliharalah. Okey, tip hafazan Al-Quran. Oh, ni memang penting sangat. Ramai orang kata nak hafal Quran, tak reti, tak tahu kaedah kan. Jadi ada tip ni. Mesti ni daripada kajian-kajian dah ni. Oh, bijaknya menghimpunkan. Maksudnya anak-anak yang hafaz Quran. Okey, nampak tak? Anak kecil berusia 5 tahun hafaz 30 juzuk Al-Quran. Jadi mungkin di sini bagaimana pengalaman ibu bapa dia. Jadi tip hafazan Al-Quran ni dikongsikan oleh orang yang dah berjaya. Warkah buat pengantin. Ni comel sangat. Sebab apa? Ramai orang nak bina rumah tangga tetapi meninggalkan Allah dan rumah tangga. Oh, ada bawakan contoh rumah tangga Sakinah Mawaddah Warahmah saya nampak tadi. Tok Guru ni Abdul Aziz. Ini orang panggil Cik Yah. Isteri Tok Guru ni anak-anak. Masya Allah. Oh, jadi ni himpunan kisah-kisah. Ada nasihat dan ada kisah orang yang mendirikan rumah tangga. Masya Allah, hebatnya. Comel-comel pula tu buku. Makrifah Rasulullah SAW. Apakah bentuk makrifah yang Allah buka kepada Nabi Muhammad? Ni merungkai masalah tentang rujuk. Iddah talak. Okey, ini buku yang wajib sebenarnya saya ada sebab banyak sangat orang tanya soalan. Ini buku lebih kepada kekeluargaan. Rumahku Syurgaku, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Talak permasalahannya. Banyak ni kalau saya nak jual dekat galeri ni. Lengkap belaka. Tak perlu ambil tempat lain. Semua jenis tajuk dan keperluan semua ada sini. Ni jenazah, kita baru tengah siapkan kit jenazah. Masya Allah, kalaulah macam buku ni dah melengkapi, ambil buku ni je masuk dalam kit jenazah. Sebab apa? Orang tak ragu-ragu dah sebab penyusunnya Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Kalau tulis Asma' Ahwang orang tak percaya. Betul Dr. Ustazah ni ngajar. Tapi tulis Dr. Zulkifli insya-Allah. Kit jenazah. Ahli sunnah wal jamaah dan usulnya duk balas semua ni kan. Siapa tuduh orang lain duk ahli sunnah lah apa semua. Jadi kalau siapa dah cukup ciri tu, ahli sunnah lah belaka. Maqasid syar'iyah, satu pengenalan. Inilah jawapannya inti hadis. Hakikat jin, kawak atau lawang. Tengok gambar pun takut. Nampak tak ada mata tu? Ni hakikat jin. Kalau baca tengah malam tak boleh ni Ustaz. Ngiga ni. Telaga Barahut dan persoalan berkaitan. Ini berkaitan dengan Dajjal ke apa? Subhanallah. Jadi perbincangan katanya telaga ini di tempat himpunkan roh-roh. Jadi doktor sampai tulis. Memang ada. Masya Allah. Dibincangkan dalam ni. Masya Allah. Tak pernah dengar tu. Sebab saya jahil. Talak dan permasalahannya tadi kan. Ini wajib ada ni bagi pendakwah ni. Orang biasa tanya bab edah. Kan? Biasanya puan tu baik rumah dah tempat edah. Patut suami tu baik puan duduk dalam rumah. Okey, merungkai masalah tentang rujuk, talak dan permasalahan. Okey, Syekh Dr. Orang kita ni semua benda nak cepat malah baca. Dia cari ustaz-ustazah je. Padahalnya dengan dia membeli buku ni dia ada kefahaman sebenarnya. Ini adalah buku berbentuk kisah alim ulama. Kisah tentang Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang ku kenali sebab Dr. Zu memang belajar direct. Ada pengalaman peribadi Dr. Zu dengan Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti. Subhanallah. Macam-macam lagi lah. Kalau nak tunjuk semua dah balik kita. Memang sebab 300 buku. Katak penciptaan hukum hakam pun ada. Fik katak. Makan tak boleh makan. Setuh tu Najib dah Ustaz. Dah apa tau. Tapi habitat katak. Nak kata orang alim, kalau saya cerita sakatak 5 minit habis dah. Makan tak boleh makan, dua tu je. Tapi orang alim boleh buat buku. Kata katak penciptaan dan hukum hakam. Siapa nak mikir buat buku tajuk ni kan? Tapi Dr. Zul punya pemikiran. Khizir penciptaan dan hukum-hukum. Bahasa Melayu kita babi lah ya. Gitu. Anjing. Bijak ni. Saya kena baca ni. Tu tokoh-tokoh Ustaz letak Ustaz. Ustaz tak beri kita balik ni. Ni lah. Saya tunjuk sepintas lalu. Kisah Uthman bin Affan. Anak-anak saya memang suka kalau buku cerita-cerita gini. Uthman bin Affan. Umar Abdul Aziz. Abdul Rahman bin Auf. Memang 300 buah buku. Tak heran lah. Semua nama Dr. Zul
Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, Syekh Abi Hasan Ali An-Nadwi, Dr. Abdul Rahman Humaid Sumais. Satu lagi ustaz, memang jarang orang kita nak tulis para ulama mutaakhirin ni. Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, Syekh Yusuf Al-Qardawi, siapakah beliau? Abu Hasan Al-Asy'ari, oh Masya Allah. Kan? Ini ulama akidah kita ni. Umar Abdul Aziz, nampak kan? Okey, tengok ni, pelbagai hukum solat cara duduk. Wah, ni dah habis-habis balah. Oh, ni orangnya. Tunjuk sikit. Masya Allah, orangnya sehat. Tapi ni model dia. Tuan-puan sekalian, banyak buku yang saya kena bawa balik. Sebab perbahasan pasal semaya duduk tak habis-habis. Sebab tu guru kat YouTube kan banyak. Lepas tu murid-murid ni mocik-mocik, semua keliru. Ustazah tak tahu mana saya nak ikut. Jadi ada buku jelas, tak payah ragu-ragu. Lagu tu. Fiqh forensik. Aduh, Masya Allah. Dr. Zul, Masya Allah, hebat-hebat. Oh, tak habis tengok ustaz ni, dia Allah je. Kalimah Allah, isu dan penyelesaian. Mungkin yang zikir Allah. Perbahasan. Oh, Islam dan Kristian tu. Tapi isu yang Allah dengan Ya Allah tu pun kan jadi ada jawab kan. Masya Allah. Selamat tinggal ulama. Allahu Akbar, sedihnya. Kepentingan ulama itu, dan kalau ulama tak ada macam mana? Ya, bagaimana sikitnya ulama, dan Nabi SAW bersabda kan, akhir zaman Allah akan cabut ilmu dengan mematikan para alim ulama. Jadi bila ulama tak ada, apa yang berlaku? Dan saya kira sebab itu yang barunya Datuk Dr. Zulkifli menulis, terus menulis sebab mengetahui umur semakin pendek kan, semakin tua, kudrat semakin kurang. Tapi usaha tu macam orang muda. Seumpama nak hidup 1000 tahun lagi. Sebab apa? Untuk meninggalkan gelaran ulama. Allah Akbar. Okey. Hujatul Islam, Syekhul Islam. Oh. Jadi Syaikhan, sebab orang kita sekarang mudah je nak panggil semua syekh kan. Lepas tu mungkin di sini juga definisi Al-Hafiz, ulama yang sebenar. Baiki solatmu untuk khusyuk. Ini anak Dr. Zul. Allahu Akbar. Abdul Syakur. Umur berapa sekarang? Masya Allah. Allahu Akbar. Muka macam ni. Tengok ustaz. Dah habis ni. Tengok tangisan di bumi Syria, Mauqif ulama, Krisi Syria. Betul lah. Sebab kalau kita baca je, belum tentu tepat sebenarnya Krisi Syria ni. Oh, Baitul Maqdis, resolusi. Oh, memang Dr. Zul pernah ada pengalaman peribadi. Yelah, pernah belajar di Syria 4 tahun. Dr. Zul pernah belajar di Syria. Sebelum itu di Madinah. Oh, universiti doktor pun kena bom. Allahu Akbar. Travelog kembara di bumi Syria, Baitul Maqdis dan sebagainya. Dan kita boleh tengok banyak lagi. Kan tinggal saya cakap seorang. Tuan-puan pun dah left. Sebab panjang sangat. Banyak ni wasiat untuk anakku. Macam-macam gelaran ulama. Banyak ni. Subhanallah, muslimin-muslimat, jangan lupa untuk menyokong perjuangan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Ustaz Zulkifli Al-Bakri bersama tim untuk terus membeli buku-buku beliau menerusi akaun Shopee Maktabah Al-Bakri ataupun P. Cahaya Kasturi. Okey, subhanallah. Ini panduan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Apa dia ni? Panduan solat duha. Subhanallah. Ini memang benda orang yang perlu. Ya Allah, saya pun perlu. Sebab mai rasa ragu-ragu kadang tu. Soalan banyak. Solat duha, fadilah, hukum dan hikmah. Lepas tu solat istisqa. Ni solat istisqa ni solat minta hujan. Masya Allah. Ya, betul. Solat istikharah. Nampak ni, tebal. Dr. Zul tinggalkan khazanah ilmu untuk jadi panduan masyarakat. Solat tarawih. Kita tahu pemikiran Dr. Zul ni dia praktikal. Apa yang masyarakat perlu, dia terus suruh buat. Solat tarawih, solat taubat, qiyamul lail dan solat tahajud, fadilat, hukum dan hikmah. Solat witir. Ya Allah, ustaz, saya kena alik banyak kot ni ustaz. Fiqh musafir. Jamak qasar apa semua. Macam-macam kita pening. Ada je semua ni. Solat istikharah tadi. Solat tarawih. Lepas tu Q&A tentang bersuci dan solat. Tengok muka doktor ada. Jarang muka doktor ada. Masya Allah. Tengok ni. Fiqh haji. Hutang.
mudah lansaikan hutang dan petua menjemput rezeki. Ada rupanya. Dr. Zakirli Al-Bakri share bagaimana kaedah untuk mudah lansaikan hutang dan petua jemput rezeki. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, bukan sekarang tak mampu, tinggal tak mahu saja. Di hujung jari kita boleh saja nak beli, rezeki Allah bagi. Sama ada mahu atau tidak, bagi saya lah, beli je dulu. Kalau kita tak sempat nak baca, anak cucu kita akan baca. Buku yang kita beli tak pernah, kalau ada orang kata, Ustazah saya beli tak baca, kan nanti membazir. Tak. Buku adalah harta wakaf. Saat kita mati, kita boleh sedekahkan, infakkan, ataupun insya-Allah ada zuriat keturunan kita yang akan baca. Masa dia orang baca, hasil buku kita beli, pahala mengalir ketika kita dalam kubur, jariah. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, subhanallah, nampak air sedap sangatlah tu air. Allahu Akbar. Tadi lagi air ni. Itulah saya kena minum dulu. Masya Allah, minum dulu sikit. Nampaknya orang dah cakap minum dulu. Memang gitu dah nasib orang cakap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjuk ikan tu, aquarium tu. Arwana tu. Berapa harga tu? Berapa? 3,500 tuan-puan sekalian. Aduh, mahal dia lah daripada kita. Ni kalau nak jual tak laku lah ke ni? Ustaz kata betul lah, Ustaz tak ada nilai. Mahal ni 3,500. Jebek gitu je, jebek. Faham tak jebek? Orang kan panggil jebek. Dia panggil apa? Jebek ni mencebek. Jebek ni muncung. Muka masang gitu je. Ya senyum tu tapi gitu. Subhanallah. Jadi kita berakhir di luar. Ni. Masya Allah. Tengok ni. Hari-hari tarbiyah dalam hidupku. Memang berapa buku keluar masa Covid? Himpunan doa hari-hari tarbiyah dalam hidupku. Ingat tak masa Dr. Zul kena, masa tu kan di awal wabak, fitnah yang tersebar, nak sebut pun tak sampai hati, macam kata-kata nista yang dicurahkan. Tapi yang berbahagia Datuk sangat tenang menghadapinya. Masya Allah. Sekarang pukul berapa ni? 6.17. Okey, kita berakhir dengan tunjuk suasana di luar. Ni orang kuat di sebalik pejuang-pejuang ni. Ada Wak Nusuk belakang tu, PA saya keluar. Mira. Mira, keluar sini. Mira. Subhanallah, hati tak tenang, teringat dekat suami baru nikah 10 hari. Ya, ini PA saya kan, pembantu rakan seperjuangan yang pertama, yang kedua ni dia tadi sembunyi, macam dia kecil sangat sembunyi belakang ni. Terima kasih. Hari ni lambat. Sebab apa? Orang baru kahwin kan, balik hari-hari, tunggu dah paskat. Kena balik awal. Sebelum tu selalu balik lambat, tapi sejak kahwin mestilah ada suami lagi 5 minit tunggu dah. Macam ni kat paskat. Gitu. Okey, subhanallah. Jadi itulah suasana kan. Kena ada. Tak apa Ustaz, terus. Kita nak sudah dah ni. Ustaz main. Mesti kena keluar peluh kan. Kita berakhir dengan tengok ikan. Ini suasana surau. Cantik pemandangan. Nampak Bukit Bukau. Lepas tu saya kan nak pergi makan nak pergi makan kali lagi habis dah Ustaz. Boleh. Kita tengok. Ni yang terakhir ada sikit. Ambil lagi. Okey. Lapar ni. Subhanallah, macam-macam bentuk ikan. Gitu, Masya Allah. Jadi mereka mengalu-alukan kunjungan, terutamanya para pelajar ingin merujuk kan dalam kajian master, dalam kajian PhD apa semua, untuk datang ke sini. Macam mana nak datang? Pergi ke page laman rasmi Al-Bakri. Apa ni? maktabahalbakri.com. Ada page, ada page FB Maktabah Al-Bakri. Dia kata boleh hubungi nombor tertera di situ untuk apa ni, kalau nak datang apa semua. Kita tunggu makanan ikan. Tiba-tiba jadi cakap ganu lah pula. Nak balik dah nak kelik dah. Okey.
Kita tengok ni, nampak dah ikan besar-besar. Kalau saya jatuh, saya rasa kena makan saya ni. Memang besar sangat. Bukan saya makan ikan, ikan makan saya. Kena kekoh, orang Ganu kata kena kekoh. Tengok bapak besar tu. Orang Ganu panggil bapak besar. Ha. Okey, orang Ganu panggil besar bapak. Gitu. Okey. Okey, mari kita saksikan. Fokus bawah, fokus bawah. Nanti tengok. Dia datang. Dia tak perasan lagi. Dia tak mari lagi. Tahu tak UEH ni? Oh, mungkin dah kenyang. Dia suka sini. Okey, kita letak sini tengok Oh, betul. Nampak tak dia orang makan? Betul. Ya Allah, ramai sini. Ini nanti nak igap makan lah. Tangkap makan tak? Pernah tangkap dah Ustaz? Ya Allah, besar sangat. Pernah masak? Ya Allah, seekor tu boleh makan ramai ya. Ya Allah. Kenapa pilih ikan ni? Memang Dr. Zu suka? Oh, Dr. Zu suka ikan besar-besar. Masya Allah. Tuan-puan nampak tak? Itu batang tu dia kekah ke? Oh gitu. Alhamdulillah, nampak ya? Alhamdulillah. Jadi suasana di sini petang-petang dia orang main, lepaskan stres, peluh apa semua. Tak ada stres. Maksudnya lelah. Okey, tuan-puan sekalian, terima kasih semua. Terima kasih kepada pihak Dr. Zulkifli Al-Bakri, kepada keluarga, muslim-muslimat semua, masya-Allah semua. Bye-bye. Alhamdulillah. Sekian daripada saya. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga bertemu lagi, insya-Allah. Semoga bermanfaat untuk ummah, bermanfaat, boleh menyumbang sedikit kepada perjuangan yang berbahagia Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri bersama dengan tim beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.